Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun pagi mencari kelapa, kelapa dicari sangkara, cari ilmu sampai ke tua, pasti hidup aman sejahtera. Apa khabar sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menyaksikan siri pertama Anda Tanya Muskom Jawab. Menariknya pada hari ini 4 soalan telah kami pilih yang akan kita kupaskan bersama-sama pada hari ini. Bersama saya pada hari ini 2 orang panelis, Saudara Nazrin dan juga Saudara Arman, yang akan kita kupas mengenai isu-isu fiqh dan juga isu-isu sirah. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin terus bergerak kepada soalan pertama mengenai satu perkara yang sering kita dengar 5 kali sehari, iaitu panggilan ilahi mengenai azan. Untuk itu, saya ingin menjemput Saudara Nazrin untuk mengupaskan soalan mengenai mengapakah azan itu sangat penting bagi umat Islam, dan kemungkinan Saudara Nazrin boleh kaitkan dengan konteks di Coalition UN ini. Saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara moderator. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa ala tuqa wal wafa wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baik, pertamanya bagi menjawab soalan saudara moderator tersebut, kenapa azan itu sesuatu yang signifikan untuk masyarakat Muslim itu sendiri? Sebab nak jawab secara ringkas, maka saya rasa saya akan bawa 2 poin yang paling penting. Yang pertamanya, kalau kita lihat azan itu sendiri sebenarnya dia adalah syiar agama. Ma makna syiar agama itu adalah, syiar itu adalah sesuatu yang melambangkan keagungan, kemegahan sesuatu itu. Makanya azan ini adalah sesuatu bentuk yang memperlihatkan keagungan agama Islam itu kepada orang sekitar. Mungkin kalau kita dalam konteks rakyat Malaysia, dia tak berapa rasa sangat kalau azan, oh biasa dah masuk waktu. Tapi kalau kita lihat di negara-negara yang Muslim ini tu menjadi minoriti, tetapi apabila mereka berjaya melaungkan azan kepada kawasan sekitar, itu menandakan bahawa Islam telah tertegak di situ. Itu menunjukkan kemegahan agama Islam itu sendiri di situ. Dan secara tidak langsung, azan itu sebagaimana yang kita sedia maklum, dia berfungsi sebagai suatu panggilan daripada Allah yang Maha Penyayang kepada hamba-Nya yang dikasihi. Atau secara lebih intimate, kita boleh panggil panggilan sang kekasih kepada yang dikasihi. And then kalau kita boleh tengok secara tersirat, sebenarnya azan ini bukan sekadar bermanfaat kepada Muslim sahaja. Kita boleh tengok secara tidak langsung ia sebenarnya menyumbang juga kepada golongan non-Muslim, kerana azan ini dia ada waktu-waktu yang ditetapkan. Maka secara tidak langsung ianya bertindak sebagai reminder atau menunjukkan, oh azan ini telah dilaungkan, bermaksud waktu sekian-sekian sudah masuk. Kalau kita tengok balik berdasarkan pengalaman saya sendiri dulu waktu secondary punya education dulu, disebabkan kita orang bergaul dengan golongan non-Muslim, dan saya lihat bagaimana azan itu memberi impak yang besar pada mereka. Non-Muslim apabila masuk azan Zuhur, bermaksud waktu kelas dah nak habis, kita get ready nak balik sebab azan Zuhur. So kita nampak signifikannya dekat situ. Kita tak masuk lagi cerita azan subuh, membantu bangun di awal pagi dan sebagainya lah, kita boleh kupas di lain waktu. Ini satu soalan yang ingin saya tambah untuk kaitkan dengan bagaimana azan ini penting kepada persekitaran di bumi KYUN. Sebab kita tahu KYUN ni agak duduk kawasannya terpinggir. So bagaimana azan ini dapat membantu kepada Muslim dan juga non-Muslim khususnya di Coalition UN? Baik. Berkaitan dengan soalan saudara itu tadi, disebabkan kita pun tahu KY ini terceruk di hujung dunia. Jadi pertamanya, sebabnya ini adalah satu surau yang menjadi pusat kepada masyarakat Muslim di sini. Jadi mengapa azan itu penting untuk dilaungkan dengan lantang dan kuat? Pertamanya sebab masyarakat Muslim di sini, kita dah di hujung dunia. Jadi ini sahaja tempat kita bergantung. Maknanya bila masuk waktu solat, menjadi kewajipan atas surau ini untuk melaungkan azan, kerana ini menjadi fardu kifayah. Ini menjadi keperluan untuk kita sebagai komuniti Islam dekat sini.
Dan secara tidak langsung sebenarnya kita boleh lihat ianya sangat-sangat membantu juga kepada golongan non-Muslim. Let's say kalau azan subuh sekalipun, kalau sekarang azan subuh sekitar pukul 6 pagi. Dan kalau kita sedia maklum, kelas kita bermula pukul 8. So secara tidak langsung benda ini sebenarnya membantu bukan sekadar pada non-Muslim dan tidak menjadi kesalahan pun untuk non-Muslim kalau mereka bangun awal. Even saya kenal satu atau dua orang yang betul-betul mendapat manfaat. Mereka bangun awal sebab azan subuh. Dan bangun awal, datang awal kelas, tak ada isu lagi sikit kelas pukul 8. Berdasarkan pengalaman. Baiklah, terima kasih kepada saudara Nazrin. Baik, untuk soalan pertama saya kira jawapannya ringkas, iaitu melihatkan kepada azan itu sebagai syiar Islam. Dan seperti mana yang disebutkan oleh saudara Nazrin tadi, azan itu adalah panggilan sang kekasih kepada yang dikasihinya. Dan azan itu banyak manfaatnya. Kita tahu memang manfaatnya kepada muslimin, Muslim di KYUM ni juga, tetapi juga kepada non-Muslim. Baiklah, kita terus bergerak kepada soalan yang kedua. Soalan kedua ini bagi saya soalan yang sangat dekat dengan diri kita, iaitu Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pastinya soalan ini mengenai soalan sirah. Baiklah, saya tujukan soalan ini kepada saudara Arman. Soalannya berbunyi, bagaimana dan pada bila Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat? Soalannya ringkas, saya persilakan saudara. Baik, terima kasih saudara moderator Muhammad Jasim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang sangat ringkas dan saya kira rata-rata daripada masyarakat muslimin tahu tentang the gist of bagaimana dan bila Nabi Muhammad SAW wafat, iaitu pada umur 63 tahun 12 Rabiul Awal tahun 11 Kehijrahan bersamaan dengan 8 Jun 632 Masihi di kota Madinah. Yang itu rata-ratanya orang cakap kalau soalan pendidikan Islam A. Semua orang tahu. Okey. Tapi mengulas secara lanjut bagaimana Nabi Muhammad SAW wafat dan suasana kaum muslimin pada ketika itu yang berkesempatan hidup di zaman Rasulullah SAW, saya akan kupaskan lebih lanjut yang Nabi Muhammad SAW sebenarnya pertama sekali punca jatuh sakit selepas pulang daripada Haji Wida ataupun kita panggil sebagai Haji Perpisahan. Farewell lah, Farewell. So memang betul-betul farewell lah untuk umat Islam pada ketika itu. Kerananya apabila wafat Nabi Muhammad SAW, yang sedia maklum kita tahu tiada lagi Nabi atau Rasul selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Rasul yang terakhir pada muka bumi ini. Dan baginda jatuh sakit pada ketika itu sampai satu tahap yang mana baginda SAW tak boleh nak naik nak jadi imam, sehingga kan baginda SAW mengarahkan Saidina Abu Bakar, iaitu yang pertama sekali ketika di mana wujudnya Islam pada bila nak? Pada bila tu? Maksudnya Saya kira Arman nak beritahu yang tu sebab masa tu Nabi itu pertama kali orang lain pergi naik jadi imam. waktu Nabi ada, nak beritahu. waktu Nabi ada tu pertama kali. Orang lain pun rasa macam Terkejut lah. terkejut, sedih, bertukar cita apa jadi dekat Nabi waktu ketika itu. Sebab semua orang tahu kalau tiadanya Nabi Muhammad SAW, dah tiada lagi Nabi yang seterusnya, Nabi dan Rasul yang seterusnya. Jadi pada ketika Nabi SAW jatuh sakit dan satu hari tu waktu subuh hari kewafatan Nabi, Nabi keluar daripada bilik menunaikan solat berjemaah dengan makmum muslimin. Dan boleh kata rata-rata makmum muslimin, semua muslimin pada ketika itu berasa gembira. Oh, Nabi dah sihat, kita boleh teruskan sama-sama perjuangan untuk menyebarkan syiar Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi little did they know, yang itu merupakan solat terakhir baginda SAW bersama mereka.
dan juga itu merupakan hari terakhir baginda SAW di muka bumi ini sebelum dijemput bertemu ilahi. Dan Nabi wafat, dia dikebumikan di tempat yang sama dia wafat, dan pada ketika ini dekat dalam rumahnya, dekat dalam biliknya, pada ketika ini di bawah kubah hijau di Masjid Nabawi. Ui, lagu tu lah. So lah ni kalau siapa nak melawat makam Nabi Muhammad SAW, bolehlah kita pergi sama-sama Masjid Nabawi. Boleh pergi cari. Nanti kita buat Muskom Outreach Trip. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Baik. InsyaAllah. Saya rasa itu je untuk mengulas Soalannya. secara ringkas tentang kewafatan Nabi Muhammad SAW. Baik. Terima kasih saudara Arman atas kupasan mengenai soalan itu. Baik, bagi sidang penonton saya kira jawapannya bila, iaitu pada 12 Rabiul Awal, dan pada ketika itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun ya. Dan untuk menjawab soalan di mana, so kedudukannya kini kedudukannya betul-betul di bawah kubah hijau di Masjid Nabawi. Bagi sidang penonton yang sentiasa atau pernah melihat secara langsung ataupun keadaan di Masjid Nabawi itu bagaimana, kubah hijau di bawahnya itu adalah makam Nabi Muhammad SAW. Dan saya kira tempat dimakamkan Nabi itu adalah rumah baginda, betul? Betul. Itu adalah tambahan info kepada sidang penonton. Baiklah, saya kira selesai 2 soalan yang pertama. Kita berbaki lagi 2 soalan. Maka sidang penonton setia bersama kami untuk kita lihat 2 lagi kupasan soalan. Saya kira kita bagi rehat dulu. Saudara Arman, penat tadi? Kita semua jawab. Saudara Arman sepatah cakap. Penat. Intense. Intense. Sebab dia melibatkan individu yang kita cintai. Itulah, tambah-tambah nak molek lah ni. Nak boleh. InsyaAllah. Semangat kebal-kebal mencintai Nabi. Cinta Nabi. Baik, kita teruskan kepada soalan ketiga. Soalan ketiga ni dia saya kira lebih dekat dengan sidang penonton kepada saya dan kita semua, mengenai pergaulan batasan lelaki dan juga perempuan. Orang kata apa? Ikhtilat. Bagaimana? Mengapa adanya batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan, kepentingan dia, dan kenapa Allah ada menurunkan syariat untuk menjaga pergaulan batasan antara lelaki dan juga perempuan. Untuk itu saya minta saudara Nazrin untuk bagi kupasan mengenai persoalan ini. Silakan. Terima kasih saudara moderator. Soalan berat-berat mumpai kat sini Okey, baik, kalau nak berbicara tentang ikhtilat ni, dia sebenarnya suatu tajuk yang kalau kita kupas rasanya 3 hari 3 malam tak habis. Benda ni dah dikupas lama oleh para ulama, kita pun dah sedia maklum. Cumanya jelas dalam syariat Islam itu jelas mengharamkan pergaulan bebas di antara lelaki dan wanita. Itu jelas, itu dah tak ada apa-apa ikhtilaf, ijtima' semua ulama. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Apa yang saya nak tekankan dekat sini, yang Allah sebut itu jangan kamu mendekati zina. Allah sebut wala taqarrab, jangan kamu mendekati zina. Maksudnya bukan jangan buat, jangan nak pergi dekat pun jangan. Maksudnya apa? Secara mudah kita boleh kata, apa-apa perkara yang menjurus kepada arah itu diharamkan dan tidak boleh dilakukan. Dan termasuklah ikhtilat. Kalau secara mudah kita nak kupas kenapa kita tak benarkan pergaulan di antara lelaki dan wanita itu, pertamanya kerana fitrah manusia itu sendiri. Kan? Biasalah lelaki kalau tengok wanita klik-klik ni tak perlu orang lain, saya sendiri pun kadang tu diuji. Hilang 2 juzuk. Diuji juga. Kadang Tetapi ya, kerana itu adanya syariat ini, kenapa Allah membataskan? Itu pertamanya adalah kerana fitrah manusia itu sendiri. Yang keduanya adalah secara tidak langsung kerana dia nak menjaga kehormatan wanita itu. Tambah-tambah dalam dunia zaman sekarang, saya kira syariat ini adalah sesuatu yang sepatutnya ditekankan dan dipraktikkan dalam komuniti. Namun kita sedia maklum sebab sekarang zaman maju lah teman-teman.
tak perlu ambil Jawa, kita ambil dalam Kolej Al-Hasan ni sendiri pun, nak menjaga perbatasan itu, God level punya master lah. Dia punya kesusahan nak menjaga perbatasan itu, saya tak nafikan, cukup susah. Buka pintu, subhanallah. Tetapi oleh sebab ini ada lagi perbincangan yang membincangkan bagaimana pandangan Islam tentang ikhtilat itu dalam konteks kontemporari. Okey, jadi kalau saya nak urai, kita boleh buat persidangan nanti seminggu. Okey, nanti saya urai kat situ. Tapi secara ringkas, dalam konteks kita pada hari ini, pergaulan di antara lelaki dan wanita itu hukumnya mubah harus dengan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Antaranya apa? Tidak bergaul kecuali ada keperluan. Apa keperluan yang kalau kita boleh ambil konteks kat sini? Pergi kelas, bincang ni apa, kalau tak ada apa jangan dia pergi gatai duduk sebelah. Ni apa? Pergi kelompok pun tahu. Perbincangan Kalau ada kalau perbincangan. perbincangan Kalau ada assignment ke sebagainya macam mana? Kalau assignment itu memerlukan kontribusi di antara dua pihak, khalas, tafadhal. Tapi kalau tak ada apa saja lalu, Assalamualaikum, ini bisiku sekali pun tahu, itu yang tak dibolehkan. Tapi kalau sekadar kalau di atas keperluan, let's say kalau dalam kelas pun sekarang, kita bukan boleh pilih, saya nak kelas semua lelaki, ni bukan all boy college, tak boleh nak buat lagu tu. Maka fardiah kan kita diangkat, maka boleh pergaulan dalam konteks itu. Tetapi sebagai peringatan untuk diri sendiri dan kita semua, khususnya adalah seboleh-bolehnya adalah kita ikut apa yang Allah tetapkan demi untuk keselamatan kita sendiri pun, even untuk para muslimah di luar sana. Macam contoh yang cukup masyhur lah, antara gula-gula yang dah kupas dengan yang dah jatuh, atau yang ada plastik dengan yang dah kupas kan, yang jalan jatuh, nak pergi ambil yang mana? Ni yang kita minta saudara Arman. Arman pilih mana Arman? Kalau saya pilih yang belum kupas Sebab apa? Sebab apa? Bersih Sebab dia terjaga. terjaga. Sama lah, itu Islam membawa suatu pembalut untuk menjaga kehormatan wanita itu. Begitu lebih perlindungan kurang. kehormatan Lebih kurang. Sebab kalau kita nak tengok sejarah sebelum Islam dulu, apa dia? Nasib ada Islam mai. Dia angkat seagung-agungnya dalam agama Islam itu sendiri. Baik. Terima kasih kepada saudara Nazrin atas kupasan mengenai soalan yang diajukan itu. Maka saya kira jawapannya ringkas seperti mana yang telah Allah firmankan dalam surah Isra ayat ke-32, betul? Wala taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Mendekati itu pun tidak boleh, tapi perbincangan para ulama pada zaman kini, zaman kontemporari ini dibolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Dibolehkan pergaulan, bukan dibolehkan mendekati zina. Kena jelas kat Islam. Kena jelas ya. Dia bukan dibolehkan mendekati. Hampa ambil part ni, hampa angkat terus. Pakai Tadi yang duk pikat kan. Kami. Tadi Presiden Muskong kata boleh boleh pergaulan dengan batas yang ditetapkan. InsyaAllah. Khalas mengenai soalan yang ketiga. Soalan yang terakhir, soalan ini mengenai fiqh solat, iaitu soalan yang mengenai hukum. Saya kira persoalan ini juga ramai yang pernah cuba untuk ajukan tapi tak tahu saluran mana nak tanya. Dan Alhamdulillah melalui anda tanya Muskom jawab ini kita dapat kupas. Soalan ini mengenai apakah hukum makmum ini dia sujud lebih lama daripada pada sujud yang terakhir itu lebih lama daripada imam sehingga imam sudah memberi salam. Apakah hukum dari perspektif Islam? Adakah dibolehkan ataupun tidak dibolehkan? Kupasan daripada saudara. Baik. Terima kasih saudara Jasim sekali lagi. Alhamdulillah, soalan yang terakhir pada hari ini. Alhamdulillah. Apa hukum makmum? Makmum tu dia sujud lama, khusyuk betul-betul, dia doa banyak-banyak doa, dia ada yang tu, dia ada yang ni, dia nak kahwin dengan yang tu, dia nak buat yang ni, dia nak ada yang ni. Dia doa lama sangat sampai imam dah bagi salam. Hal ni selalunya kita dah nampak lah. Tapi kita tak tahu hukum dia apa ataupun kita tak tahu nak tegur ke tak mau tegur. Yang ni dia buat betul ke tak betul. Jadi bagi menjawab persoalan itu, dia kalau kita ambil konteks yang lagi wide lah, bukan secara umumnya bukan sujud saja lah. Takbiratul ihram, rukuk, semuanya. Perbuatan tersebut adalah makruh.
Yang ni kerana makmum itu hendak mengikut imam berdasarkan hadis yang panjang, iaitu hadis al-musifi al-solat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti dengannya. Maka apabila imam bertakbir, maka berhendaklah kamu semua bertakbir. Dan apabila ia rukuk, maka hendaklah kamu rukuk. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi. Jadi maknanya apa dekat sini? Maknanya ada functionality of imam. Functionality of imam adalah mengetuai solat. Dan functionality of makmum adalah mengikuti solat bersama-sama dengan imam. Dan makmum itu hendaklah mengikut perpindahan imamnya dalam semua rukun fi'il. Perbuatan makmum hendaklah terkemudian daripada perbuatan imam, tetapi belum selesai perbuatan imam tersebut. Yang selayaknya, semaksimal mungkin adalah 2 rukun yang panjang, kecuali bersebab. Contoh bersebab adalah makmum tu sendiri jenis bacaannya bacaan yang panjang, yang khusyuk sekali, dibolehkan sehingga 3 rukun yang panjang. Contohnya, kalau imam tu dah baca Al-Fatihah, tiba-tiba dia baca 3 kul dia, nak cepat. Makmum kat belakang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Time dia Alamin, imam dah Allahu Akbar. Pisang. Pisang. Syam. Imam pergi rukuk pula. Time tu dah macam mana ni, dah panjang baca, khusyuk elok, dengar Allahu Akbar pun dengar tak dengar duk dengar dia baca sedap tadi. So maksudnya kat situ dia dibolehkan 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang kalau dalam keadaan tengah takbiratul ihram, rukuk tidak dikira, sujud, duduk antara 2 sujud tidak dikira rukun yang panjang, dan sujud sekali lagi. So the moment kalau imam tu nak bangun takbiratul ihram balik, tapi dia belum rukuk, dia belum iktidal balik semua tu, maksudnya terbatallah solatnya. Terbatalnya solat terpisahnya dia dengan imam. Terbatalnya solat dia maksudnya pahala 27 kali ganda tu tak dapat Maksudnya terbatal solat jemaah. Solat jemaahnya. Solatnya tidak batal. Tapi dia boleh continue lah. Waladhdallin. Time tu dia dah Assalamualaikum warahmatullahi, dia baru nak rukuk, boleh. Tapi dia seorang-seorang. Maksudnya dia terpisah. Dia terpisah lah. Dia tak rukuk. nak bagi sedang pendengar kita confuse, maksudnya dia ibadahnya itu masih sah. Cuma dia tidak dikira bersama dengan imam. Terbatalnya solat dia bersama imam. Tapi bukan terbatal secara keseluruhan, dia kena takbir balik, ambil wuduk balik apa semua, bukan. Batal jemaahnya. Batal jemaahnya. Jemaahnya batal, tapi dia punya solat tu masih diterima. So dia nak solat lama mana pun boleh. Imam bagi salam dia nak solat pun boleh. Tapi maksudnya dia dah tak bersama dengan imam. Sebab kita balik kepada root tadi, imam tu function dia adalah sebagai mengetuai solat, dan makmum function dia tadi sebagai mengikuti imam dalam solat. Jelas? InsyaAllah. Saya kira kalau ada apa-apa yang nak ditambah oleh saudara Nazrin mengenai ini, saya kira kupasan daripada saudara Aman tu sebenarnya dah cukup. Cumanya saya kira elok saya tambah kalau kita petik, nak perjelaskan balik berkenaan dengan rukun yang tertinggal itu tadi. Kalau kita petik dalam fiqh al-manhaji, disebut dalam kitab tu bahawa maksimum untuk jemaah itu tertinggal adalah 2 rukun yang panjang. Bermaksud apabila makmum itu disebabkan perbuatannya terlalu lama sehingga imam dah lebih 2 rukun yang panjang daripada makmum itu, maka terkeluar daripada jemaah. Solat tetap sah, cuma dia terkeluar, dia tak akan dikira sebagai makmum kepada imam tersebut. Okey, cumanya dia boleh menjadi kepada 3 rukun yang panjang, akan dimaafkan dengan bersebab.
Contohnya bacaannya slow tadi. Ha. Tetapi ini pun ada syaratnya. Bacaannya slow, ini minta sepak. Dia bacaan slow memang slow. Kalau Dia ini- bukan saja-saja Dia bersebab bukan nak slow. Oh, aku tak suka Imam baca sendiri. Dia bukan saja nak slow lah. Dia memang daripada kecil dia baca lagu tu. Dia jenis yang ganteng macam mana pun tak berubah. Itu yang kita kata. Daripada kecil Bacaan dia jenis tiga. slow. Tiga Ini tu panjang. biasa baca elok kalau solat seorang tak sampai 5 minit tau. Habis 4 rakaat. Dengan imam memang sat-sat. Ni imam tak berapa nak kenal baca sendiri. Bismillah. Ini tak boleh. Ini kira batal. Kecuali kalau 2 rakaat, 2 rukun yang panjang. Oleh itu yang 3 tu adalah bacaan yang bersebab ataupun perbuatan itu bersebab. Maka itu dia boleh. Balik kepada soalan mengenai hukum makmum tu solat sujud pada sujud terakhir tu lagi lama berbanding imam sehingga imam berikan salam. Maksudnya apakah hukum kepada makmum tu? Maksudnya dia ringkasnya adalah sebab itu dah di penghujung solat. Makmum dah penghujung solat. makmum sujud, imam dah bagi salam. Imam dah fadas. Dia dengar imam Assalamualaikum warahmatullahi baru dia bangun untuk duduk tahiyat akhir. Betul. Apakah ni? Cuma kalau kita tengok balik definisi solat adalah perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Diakhiri dengan salam. Yang menjadi rukun salam pertama atau salam kedua? Salam pertama. Alhamdulillah. Imam dah selesai. Bermaksud imam dalam keadaan solat atau tidak? Sudah. Bermaksud nafsi-nafsi. Ya. Falas. Dah tak ada. Cumanya perbuatan tersebut dikira sebagai makruh lagi lah. Kerana hadis yang saudara Arman baca Saudara tadi. Arman. Musiafis salah. Di solat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya kira kita dah tak ada kekeliruan mengenai perkara ini. Keempat-empat soalan telah kita kupas. Maybe rangkuman yang boleh saya bawakan di penghujung siri yang pertama ini adalah soalan pertama tadi mengenai azan. Kepentingan azan itu kepada khususnya memang kita tahu kepada Muslim. Dan juga bagaimana non-Muslim mendapat manfaat daripada azan itu di Kolej Yayasan UM ini dan juga melalui pengalaman saudara Nazrin sendiri yang telah dikongsikan sebentar tadi. Dan keduanya mengenai bila dan di mana Nabi Muhammad SAW wafat juga telah kita kupas. Dan soalan ketiga juga daripada saudara Nazrin mengenai pergaulan antara lelaki dan perempuan mengikut pandangan Islam mengenai ikhtilat dan sebagainya. Kita telah selipkan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam kupasan sebentar tadi. Dan kita akhiri siri ini dengan soalan mengenai solat, perkara yang kita selalu lakukan. Dan juga saya yakin kita pun, kalau bukan kita akan perasan orang di sebelah kanan ataupun orang di sebelah kita, kiri kita ni nak soal sujud terakhir dia tu sampai imam dah bagi salam. So kadang-kadang timbul Nak tengok tak nak? Nak tengok tak nak? ni boleh ke tak boleh? Ya, takut dia meninggal. Dan sujud terus. Kokot dia Husnul meninggal. khatimah. Amin. Amin. Jadi saya kira halas keempat-empat soalan telah kita kupas dalam siri pertama ini. Terima kasih kepada sidang pendengar dan penonton yang menyaksikan video ini, siri yang pertama ini di Instagram Muskom KYUM dan juga di platform YouTube Muskom KYUM. Maka terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi di siri kedua. Dan bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan, ahlan wa sahlan. Sila tampilkan soalan dan ajukan soalan-soalan anda kepada link Google Form yang telah kami wawarkan di grup WhatsApp Muslim of KY dan juga di link bio Instagram Muskom KYUM. Sehingga kita bertemu lagi di siri seterusnya. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah memberkati perbincangan kita pada hari ini, insyaAllah. Terima kasih kepada kedua-dua saudara. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saudara? Hei. Hei.